أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tengah hari hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulunya bagi segala hari, yang mananya kita akan masuk pula sekarang bulan Syaban, dan kita akan masuk pula dalam bulan Ramadan, bulan yang kita sentiasa duk menunggu, minta dengan Allah Ta'ala, berdoa dengan Allah Ta'ala, yang mana supaya kita dapat, kita boleh duduk, boleh buat boleh merasa ibadat semula, boleh duduk pula, boleh beribadat pula, boleh puasa pula pada tahun ini, insya-Allah. Sebab apa? Itu merupakan bulan bonus, bulan yang Allah Ta'ala, salah satu perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj itu adalah bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan itu pada malam tu salah satu daripada 8 perkara yang Allah Ta'ala bagi, yang hak besarnya semaya. Kemudian Allah Ta'ala bagi juga pada malam tu, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan ganjaran-ganjaran. Sehingga kan di dalam satu malam tu dia ada satu malam yang sangat berharga. Itu iaitu malam Lailatul Qadar. Kita insya-Allah lah. Dalam bulan puasa ni kita kecaranya tetap bab puasa. Bab kelebihan bulan Ramadan, bab kelebihannya malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Alhamdulillah, yang mana sekarang Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan bagi diri kita, masih lagi menaruhkan umur kita untuk sama-sama kita melakukan ibadat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidak aku menjadikan jin dan manusia ni adalah untuk semata-mata. Asal kejadian Allah Ta'ala buat kita ni adalah semata-matanya ibadat pada Allah, semata-matanya kita jadi hamba. Tapi apabila sampai di akhir zaman ni berubah caranya daripada jadi hamba kepada Allah Ta'ala, dia jadi hamba kepada dunia. Sebab tu Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis yang panjang, yang mana qala Nabi SAW, sayati ba'dukum qaumun ayakuluna atayibul dunya wa alwanuha. Sayati ba'dukum qaumun yakuluna atayibud dunya wa alwanuha wa yarkabuna farhul khayl wa alwanuha wa yankihuna ajmal nisa'i wa alwanuha wa yalbisuna ajmal thiyab wa alwanuha lahum butun
butuna minal qalil la yashba' wal anfusu bil kasr wala taqna'u bi'akifina 'ala dunya yaghuddu wa yaruhuna ilaiha ittakhazuha alihatan min duna ilahihim rabban duna rabbihim li'amriha yastahuna wala hawahum wa yattabi'una fa'azimatun min nabi Muhammad bin Abdullah lahum faman adrakahu dhalika zaman man aqabakum wa khalaf fa khalfakum an yusallama alaihim wa la ya'udu mardahum wa la yashi'u janaizihim wa la yaqarru kabirahum faman fa'ala dhalika faqad i'ana ala hadamul Islam aw kama qala. Yang mana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, sayati yang akan datang ba'dukum selepas kamu. Maksudnya masa Nabi SAW bersabdanya, royaknya kepada para sahabat baginda. Dan satu hari Nabi SAW royak kepada para sahabat dia, dan dia kata, yang mana akan mari selepasmu? Satu masa ni yang mana satu kaum, maksudnya satu puak orang pada masa tu. Bukan maksud satu puak, maksudnya orang pada masa tu yang ada orang ni, perangan ni tak berlaku pada masa Nabi. Perangan lagu ni, kikah lagu ni, sifat lagu ni tak berlaku pada masa Nabi. Jadi apabila Nabi SAW royak tentang hadis ni, mana sahabat kata, wadah lagu tu ni. Ada jenis orang Islam juga, jenis orang mukmin, tapi ada jenis mari satu masa tu lagu tu. Apa yang Nabi SAW menyebut, iaitu satu puak, satu jenis manusia, yakuluna atayibud dunya. Mereka ni apabila dia makan, maka dia akan makannya perkara-perkara yang bermacam-macam. Benda-benda yang sedap, wa alwanuha, berbagai-bagai, berwarna-warni. Sebab apa? Kalau masa sahabat nak makan ni, kalau masa kata roti, kat roti, kita ni kalau roti dengan gula lagi, gula pula gula kambing. Tak akan kambing, ayam. Tak akan ayam, daging. 3 perkara kalau gula aja. Kalau satu nak cicah apa? Cicah roti je baru. Tak kira dengan kuih lagi. Tak kira dengan air, mau tak boleh minum tak medu. Buat kopi 2-3 jam. Teruk lagi. Nak royak kalau makan berwarna-warni, berbagai-bagai. Sahabat mikir, ada nak pergi tumbuh ni, makan mewah ni, makan sedap ni. Sebab masa ni sahabat ni nak boleh makan ada sampai satu tahap ikat perut. Ikat perut maksudnya tak ada makan. Sebab tu Siti Aisyah ni adalah ummahatul mukmin, seorang isteri Nabi ni. Walaupun dia seorang isteri Nabi, dia ada elang. Ada khulafah masa Sayyidina Umar beri elang kepada isteri-isteri Nabi. Tapi apabila berinya elang, beri elang lah berapa dinar, 10 dinar, 100 dinar sebulan, ikutlah untuk kepada isteri Nabi ni. Apabila dia terima duit 20 dinar, 30 dinar, dia pun suruh jariah dia suruh bibi hendak jaga dia, mau ambil duit ni mungkin sedekah belakang. Sedekah dia berpuasa setengah hari, puasa ada apa ni sini kami puasa. Apabila siapa tahap nak buka puasa, bawa lah bibi dia ataupun pembantu dia ni, bawa lah makan ni. Apa? Roti dengan minyak zaitun. Bawa pergi buka. Dia kata, hak ni yang buka ni. Dia kata, kau duit tadi. Lepas tu dia kata, dah duit tadi, suruh dekah belakang. Dah mu tak royak, kata tak ada. Kata nak buka puasa tak ada. Nana dia tak mikir langsung nak buka puasa karep berapa tak ada. Kui belakang. Siapa tahap nak buka, roti kering, roti cicah dengan minyak zaitun. Nak royak masa Nabi, masa sahabat Nabi. Sebab tu apabila Nabi kata akan berlaku ni satu masa akan mari
Yang mana kalangan umat aku apabila dia makan sedap. Tak kira lah ni orang miskin, kau orang tak miskin, memang makan sedap. Ambo makan ikan kering je. Ikan kering mahal pada daging. Kena pula gelamo sungai kan 570 kilo. Oh, tak orang kaya dah tu. Nah, nak royak makan. Makan ke apa? Wa alwanuha berbagai-bagai. Makan ada belakang. Tak saya kira hak musim puasa lagi. Hak musim tak puasa tu. Nah, makan rumah kita ada. Kalau singgah, tak bukan singgah kara. Ikan goreng pula. Bodoh lagi, menyicoh lagi, goreng lagi. 2-3 jenis kara. Paling makan. Begitu juga Nabi SAW menyebut yang mananya wa yarkabuna farrahul khail wa alwanuha. Apabila mereka naiknya kenderaan, menunggainya kuda-kuda. Masa tu dah kuda lah kenderaan ni. Kuda ya kenderaannya bagi orang pada masa Nabi itu. Nabi tak ada royak lah. Naik protong ko, naik apa ni highlight ko, naik Mazda ko, mati tak ada royak lah. Kalau royak benda lagu tu, sahabat tak tahu gapo nama protong. Nabi pun royaknya mereka itu pada masa tu matinya kalau kiyah mari lagi ni kita tak naik dah kereta, tak naik kuda dah, semua naik kereta, semua naik motor. Mereka itu akan naiknya dak kenderaan itu dengan apa? Dak alwanuha berbagai-bagai. Kalau kereta ada biru, ada merah, kereta pula bukan saja nama. Hak ni kereta pergi masjid, hak ni kereta pergi kerja, hak ni kereta pergi beli sayur. 2-3 buah kereta ada. Dia tak beli pula sewarna, dia kata hitam kat hitam, belakang dak hitam, putih, biru. Tu orang pada masa tu Nabi sebut. Kalau naik kuda kat masa kita Nabi kata kat ada kuda hitam, ada kuda putih, ada kuda merah, kelabu. Jadi sahabat tu mikir, Allah kita nak boleh naik hemah seekor pun payah. Nak naik kaldai seekor pun payah. Orang masa tu begitu monah mewah ni. Dah berbagai-bagai kenderaan yang mereka bawa pada masa tu. Dan begitu juga wayang kuhuna ajman nisa wa alwanuha. Yang mana orang pada masa tu juga akan berkahwin dengan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Uduh-uduh tak sih. Cantik ni lagu mana? Cantik dari segi pakaian, cantik dari segi make up, cantik. Kalau bang saya pakai tok make tok sin. Ai tak minat we kata pakai make up gapo dah ni. Ni kena lecu, kena gapo pipi ni, maskara kau mas kobe kau gapo kau Allah. Oh, comel selalu. Mari masjid dah kan. Malah bukan nak royak lagu tu lah. Mari nak menikah masjid pakai tu ketak tudung pala tudung tutup dah orang tutup punggung tobeng tubik tu kau nak oyaknya buat apa comel berkahwin dengan perempuan-perempuan yang cantik yang comel berwarna-warni. Arak dia tak pakai warna-warni, kalau haknya pakai hitam banyak hak lusuh. Sebab apa mereka ni dia nak berhiasnya untuk suami mereka je. Tapi pada masa tu pilih nak menikah hak comel. Comel ni masuk kelis di mata je. Tak apabila kelis comel mata comel tu. Pas nak kelis mata, kalau pokok tutup habis ke apa, tak nampak. Jadi situ. Buka comel we anak dia tu tahu mana. Tengok muka tu kok lebih lecu ke Allah. Pas ke atas apa ni matanya bubuh. Menikah wa alwanuha berwarna-warni. Begitu Nabi kata lagi wayal basuna ajmasya wa alwanuha, dan apabila mereka memakai pakaian berbagai-bagai pakaian yang baik yang comelnya dan berwarna-warni. Paginya pakai warna merah, tengah hari pakai warna biru, petang kare warna hitam, nak tidur warna kelabu. Dia tak pakai pagi tadi ke sampai waktu tidur. Tak ada. Kita lah ni ada pakai hak wak kerja pagi tadi, pergi jabat, pergi benar, pergi mana, pergi menego. Pas apa kau klik waktu tidur hak tu. Dak, klik tengah hari tu, mandi-mandi makan nasi tu kan hak lain dah. Sudah hak tengah hari nak mari ngorek kage, tak pakai dah hak tengah hari tadi.
Lepas dah bubuh dalam raga nak minta basuh dah. Pakar sahut hok mari lain pula. Nak tidur tak duduk pakar hok mari semaya sat ni. Pakar hok lain pula. Berwarna-warni. Sebab tu para sahabat kata Allah gitu mana mewah ni. Gitu mana pakaian dah. Kalau nak siapa tak ada sahabat ni nak siapa ada seorang sahabat ni apabila setiap kali dia semaya, sudah semaya Nabi tengok tak ada doa, tak ada wirid, akak pun kelik. Akak pun ngubung, mana je gaduh gitu mu. Begitu ada gak lagu tu mu. Tak email bisa ada kamu kedua tu dia tak dulu pada tak email gaduh kena kelik. Assalamualaikum. Tengok papi tu dah. Orangnya nak klik. Bukan nak klik gapo ni sahabat ni apabila satu hari Nabi pergi dia. Maksud Nabi tunggu dulu nak tanya. Ya apa ya jadi gaduh begitu mo ni. Jadi nak cepat sangat ni. Sudah wisalah tak ada nak wirid, tak ada nak berdoa ni. Apa gaduh nak klik ni ada gapo sakit perut hari-hari ke? Dok ya Rasulullah. Apa? Hamba ni kain ni ada selaning. Kain ni ada selaningnya. Apa? Jadi hamba mari semaya dulu. Bini hamba duk tunggu di rumah. Nak nanti tunggu. Nak ambil kain ni buat semaya. Walaupun bukan dia pakai sepuh kita. Maksud jubah kagak tak? Jubah tu dia besar pada tutup aurat ke apa? Maknanya gunanya untuk satu pakaian saat ni. Untuk dia semaya. Dan sudah pergi. Bini dia duk tunggu nak semaya. Guna pakaian tu je. Ya Allah, tu ya sahabat apabila Nabi kata akan mari ni menengung para sahabat. Allah, gitu mohon tadi. Dia ni hok kerja pun hok tu, hok semaya pun hok tu, hok tidur. Sehari 2-3 hari sekali baru tukar. Sehingga tak tukar bertapung ni. Sayyidina Abu Hurairah bertapung. Ni jubah tapung dengan kulitnya, kapung dengan kainnya, tapung jak sepeh je. Tapung pakai je. Payuh nak boleh memakai. Tapi lah ni Nabi kata wa alwanuha berbagai-bagai, berwarna-warni. Kita pun tak terfikir lah ni siapa kita pakai lagu tu. Kita ada terfikir kata masa sahabat lagu tu masa kita tak fikir. Nak mari maya apa ni jemaah. Karen nak mari semaya apa ni asal tak pakai dah ni. Sahabat lain pakai. Wa alwanuha Nabi kata. Begitu juga yang mananya lahum butun minal qalil la yasma. Mereka ni perut kecil dah. Perut mereka ni bukan perut besar. Tapi la yasma, tak rajin kenyang. Kalau perut besar boleh dia kata kalau makan 3 padan. Ni tu tak ada lah mana tapi makan tak rajin kenyang. Gapo tak rajin kenyang? Bukannya tak kenyang perut tu. Nabi kata perut ni makan boleh sepinggan air segelas kat petai dah. Capung dengan medu, capung dengan gastrik, capung dengan angin. Nak menyawa pun tak boleh. Dari segi nafsu mereka tak rajin kenyang, tak rajin cukup. Makan tak rajin cukup, pakar tak rajin cukup, benih tak rajin cukup. Susah tapi tu kecil. Tu kecil je tapi nafsu masya-Allah salah. Tak rajin kenyang perut mereka. Wa anfusu bi kasrati la yaqna, dan nafsu-nafsu mereka itu besarnya, banyaknya nak kepada keinginannya. Wala yaqna, yang tidak pernah rasa cukup. Tak cukup, harta ada tak cukup, duit ada tak cukup, makan tak cukup, tak rajin cukup, tak rasa ikhna, tak rasa memadai hak Tuhan beri. Tidak kata ayam tak cukup lagi ni, banyak lagi. Berapa gaji? Baru 500 sehari. Berapa jual boleh sehari-sehari? Allah, boleh 1000 lebih ustaz weh. Tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi 1000 lebih. Apa nak boleh berapa juta nah? La yaqna, mereka ni tidak akan rasa cukup. Dan sebab tu kata akifuna ala dunya, dan mereka ni akan rasa boleh duduk di atas dunia. Dia rasa boleh duduk lama di atas dia. Akifun di atas dunia wa yarudun wa yarahun. Mereka duduk di atas dunia, tinggal di atas dunia, dan berpagi-paginya mereka merewah. Merewah ni bahasa Arab dia panggil yaruhum, meraung. Kerja mereka bahasa tu pakai comel, makan sedap, taruh duit tak gaji cukup gapo. Siapa masa dia pun meraung. Gimana ni coti ni kahwin. Mana? Lama tak pergi lah kau Kuala Lumpur pergi shopping Kuala Lumpur ambil tiket Asia 30 riyal brung naik. Tak kira klik mari dah.
kata dia mau pergi Kuala Lumpur. Apa ni? Tak ada pelik apanya. Nabi Isra Mi'raj malam Mei je. Dulu nak pergi Kuala Lumpur kena pergi mengatar makan teh lah. Dah ni klik hari je. 3 kali sehari boleh. Tiket 30 riyal. Asia. Mereka ni merawah, mereka ni jalannya berpagi-pagi mereka dah jalan ke mana ni makan nasi mana minum teh mana tu kerja. Betul tak? Lah ni betul ke tak? Betul. Betul orang kalau Kota Baru jumpa teh ke. Dari mana weh? Makan nasi kerabu. Alah jauhnya. Tak jauh lah ni highway ada. Jumpa pula kita alah Kota Baru. Dari mana weh? Bila-bila cari roti-roti bakar ya. Mana? Alah Kota Baru. Jauh weh. Tak jauh. Roti 2 riyal setengahnya. Minut 10. Jaruhun habis sebut mereka ni jaruh tu. Pagi tu jaruhun raung gitu. Sebab tu Nabi kata yang mana ilaiha ittakhazuha adan, dan mereka itu mengambilnya Tuhan, mereka nya bukan daripada Tuhan, mengambil Tuhan yang bukan daripada Tuhan mereka. Maknanya mereka ni bertuhankan benda dunia yang meninggalkan Allah Ta'ala. Tak ambil Tuhan sebagai Tuhan. Walaupun ngucap, ngucap, tak ngucap tu mereka kafir terus. Walaupun mengucap 2 kalimah syahadat, tapi di dalam hati mereka, dalam perut mereka, meninggalnya Allah Ta'ala, mengambil akan apa? Akan dunianya dalam perut. Wa rabban duna rabbihim, begitu Tuhan mereka nya sebagai apa ni hartanya. Li amriha yantahuna wala hawa ittaba. Yang mana mereka itu tidak melakukan perintah dan hanya mengikut hawa nafsu yang mereka suka. Orang pada masa tu Nabi kata dia suka ikut nafsu je. Kali dia nak berkecek, nak kata ke orang, dia tak ada mikir dah. Dia nak kata, ikut gapo hak nafsu dia suka. Ikut gapo hak nafsu dia sayang, dia ikut nafsu. Hak agama suruh dia tak ira. Sebab tu lah ni kalau kita tengok kau ulama, kau ustaz main-main je. Kau agama main-main je. Dak kau boleh siapa kondem kepada imam-imam besar. Imam-imam mazhab, ulama-ulama dulu, dia boleh kondem main je. Dia duk rasa dia ni lebih bisa pada orang dulu. Dia kata, orang-orang dulu mana ada benda lagu ni. Kita lah ni lebih advance, lebih bisa lagi. Dia tak lagu tu. Apa? Cara mengikutnya akan nafsu-nafsu mereka. Maka Nabi lagu wa azimatu minal Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menegah dia kata lagu mana? Liman adrakah, bagi orang yang boleh rasa. Liman adrakahu, orang yang boleh rasa. Jangannya orang yang duduk pada masa tu. Zalikal zaman, orang yang duduk pada masa tu. Maksudnya kalau berlaku mula ni kita hak duduk pada masa ni, hak Nabi sebut 1400 tahun, maksudnya mari zaman kita rasa ni. Orang hak duduk pada masa tu man aqabakum khalfakum, orang setengah orang tu dia buat semua hak Nabi sebut tadi. Makan sedap, naik sedap, so ikut hawa nafsu dia. Tapi ada setengah juga khalfakum, mereka ini menyalahi. Ada juga bukan tak ada pada masa tu, mereka ini jaganya tak ikut nafsu mereka, makan pun sekadar makan, hendak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Ada. Bukan semua. Pada masa tu Nabi sebut. Maka an yusallima alaihim wala ya'udu mardahum. Tapi apabila mereka ni ada setengah, pada masa tu tak ada dah orang panggil budaya berjumpa bersalam. Mereka pada orang-orang yang kenal. Salam ni adalah budaya aja syiar Islam. Tapi pada masa tu tak ada dah budaya salam. Jumpa tak assalamualaikum. Kita masuk masjid tadi. Ya, nak royak salam, alhamdulillah. Kita masuk masjid tadi, kita wilakah tangan kaki kanan kita ucap tak salam mulut kita. Rumah tak usah kira rumah kita ni rumah Allah Ta'ala, tetamu-tetamu Allah, ada kalangan jin, ada kalangan malaikat. Yang kita masuk kaki tadi, kita royak tak? Assalamualaikum. Royak tak? Kalau royak, alhamdulillah. Kalau tak royak, mula royak.
Dia tak ada duk berdosa, tapi nak royak hak degah Nabi sebut. Mereka ni tak ada dah raya Wisalah, tak ada. Kalau bui pun hak kena ya. Kita masuk Kedah, ada kita pernah Wisalah. Alah bukan nak tanya suruh dia mau jawab nak royak. Saya kata dok, tak saya jawab pun tak apa. Tapi kalau Arab ada lagi. Arab biasa ya. Naik bah ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sini terang masuk Kedah, kita makan nasi sup. Assalamualaikum. Pakat kelih. Minta sedekah apa? Kalau hak kenal tak apa. Masuk Wisalah tu orang nampak belis-belis dah. Jeling aku. Cedek belis-belis. Seria kau lima ya. Atau royak tak ada. Nak royak. Sebab tu dia kata lain tu. Dan Nabi sebut. La ya'udu mardahum. Dan mereka ni tidak menziarahi apabila saudara-saudara mereka sakit. Ni masa ni. Salah dia tak beri dah. Kalau beri datang hak kena-kena je. Tidak menjadi satu syiar Islam. Dan apabila berlaku sakit, pita kau rumah kau kan mesti kawit tak biarlah kita kata dah mesti tak kawit sekalipun. Apabila bunyi sakit, adakah kita pergi ziarah? Nabi sebut pergi ziarah akan saudara-saudara kita hak sakit. Masuk saudara sini kau jiran kita hak Islam lah. Kalau adik-adik kita pergi lah, mungkin hak jauh-jauh sikit. Bunyi sakit duk pita apa hari nak seminggu dah. Pada tak ada nampak pun. Lepas tu tak ada nampak lah kata je lah. Tak kata kena kita tengok weh. Tak ada lah. Mereka kali dia kata dia tu dulu tanya aku rubah motor, dia pergi juga sekali. Tak ada sebagai hak seorang mukmin, seorang Islam, tak ada. Tu Nabi sebut akan berlaku tu. Kita lah ni alhamdulillah pergi lagi orang sakit. Dan mesti kawit ni tak boleh pergi je. Biar lagi lah. Wa yattabi' janaizihim, dan mereka itu tidak mengikutnya jenazah-jenazah pergi ke kubur. Tak? Lah ni hak pergi turut jenazah pergi kubur, pergi tanah ni anak beranak je. Saing-saing hak rapat mana, hak berapa rapat tak ada pergi dah. Ajak semaya penuh masjid. Tapi hak bawa pergi kubur. Pikir hak pergi kubur tengok masuk dalam kubur dah lihat tak ada anak beranak je. Dulu bunyi kata mati seorang dalam kampung, tak boleh kira kerja ni. Orang kampung kawan mati tu. Dia dah kawan mati tu. Lah ni tak kira. Tak tahu. Nama kampung mati ke apa? Ada mati ke? Boleh tanya pula. Mereka tak email berayak. Ada kematian isteri. Padai pun. Lama 2 kali sakit. Nak gitu. Tak tahu pergi. Saya akan suruh. Mati pun tak tahu. Tidak menurutnya jenazah-jenazah. Sekarang itu satu hak orang mukmin, orang Islam kepada Islam yang lain. Ada wala yuqawwiru kabirahum. Pada masa tu ni Nabi dia royak pada sahabat. Dulu kalau mati kau pakat pergi kubur, kau sakit pakat pergi tengok. Ada di satu tempat di Yaman ni di Tarim. Di sebelah Soat ni ada kawasan-kawasan pondok, kawasan tu para wali ramai. Semaya Jumaat penuh masjid apa. Mau tak segi orang cerita. Apabila tak mari, kita kata Zuhur ni tak mari. Sekarang mari Zuhur tak mari. Asar kage. Bila pada asar, pakak bawa cok pergi belakang dia. Bawa cok, bawa siku, bawa gapo, bukan nak pergi kata. Nak pergi tengok kalau mati nak pergi kali kubur. Maksudnya dia tahu kata mari ni asal kau sakit semua telah pergi. Kata mari masjid pun ni tengok tak mari. Tak ada dah mati dah tu. Mereka kalau bunyi sakit pakak pergi tengok belakang. Dak kita dia. Begitu Nabi kata yang mana mereka pada masa tu wala yuqawwiru, mereka tidak menghormati akan orang-orang tua. Orang tua pada masa tu tidak dihormati langsung, tak hormat. Budak dengan orang tua, lu dah main ya. Cikgu, apa ni anak murid dengan cikgu. Anak murid dengan cikgu lah ni beringat dah. Sudah biasa tu tulis macam-macam kata cikgu. Oh no. Tulis mata belakang baju dia, tulis baru nak gegak tak secara nak royaknya. Tak ada Nabi sebut orang muda budak menghormati orang tua. Kecek kau berapa tak ada hormat so. Dah, ibu bapa mereka tidak menghormati dah. Jauh dengan ibu dengan bapaknya dan derhakanya kepada ibunya. Sebab tu dia kata wala faman fa'ala zalika, dan bagi orang-orang yang buat seumpama hak Nabi sebut tadi. Hak kita sebut tadi lah, Nabi kata orang hak buat lagu tu.
faqad i'ana, maka sesungguhnya dia telah menolong ala hadamul Islam, di dalam meruntuhkan agama Islam. Kita tak rasa yang bawa benda tu yang meruntuhkan agama. Yang pertama, agama dari diri kita. Agama ada dari diri kita. Walaupun ngucap 2 kalimah syahadat, boleh dah, tak kubur beres dah. Ya, dia ngucap walaupun tak seorang masjid, memang kita jarak dah. Lain kalau suku sembahyang semua takung, tak ada arah ngucap pun. Tak, dia tu mopok dia Islam, masjid semaya gitu, tak ada nampak. Puasa kelipang masuk gerak. Tapi mati ejah semaya. Nak 100 orang yak timeh. Tukarlah duit 10 riyal orang bagi ke orang semaya, tak ada Tanah kubur Islam. Sedekah dalam meruntuhkan agama dia. Yang mana itulah yang Nabi SAW menyebut perkara yang berlaku pada akhir zaman kita. Maksudnya bukan orang tu, kita. Tak saya kata bukan tak siapa lagi. Dah siapa tu? Siapa masa kita? Kalau kita buat hak Nabi sebut tadi, yang menyebabkan meruntuhkan agama dalam diri kita, yang menyebabkan agama Islam ni tidak dihormati. Dengan sebab-sebab benda tadi. Itulah yang Nabi SAW berpesannya kepada para sahabatnya yang akan berlaku bila 1400 tahun lepas tu. Lah ni kita kata. Dah sekadarnya untuk mana untuk tengah hari ni. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan diri manusia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillah.